Semesti orang-orang yang tak kahwin lagi takut tengok podcast kita ni. Taklah dong belajar banyak. Kalau I tengok podcast ni belum kahwin, I belajar banyak. Ya ke? Okay, InsyaAllah. Kita dapat dengar dalam 3 different perspectives. Tapi kita tak nak macam kita Tasha, kita nak lelaki ni kita nak lelaki fikir macam apa shock sendiri pasal perempuan je ni. Korang rasa macam perempuan je ke? Macam perempuan kena buat ni. Korang kan? Nanti lelaki tak suka. Nanti lelaki kata macam diorang ni perempuan semua. Tak adalah. Isu kata apa? Kita cakap pasal respect kita kena. Nora busy dengan banyak benda dalam hidup dengan Memang banyak. Saya tak busy sangat because now memang fokus dengan masalah yang menimpa saya, itu rumah saya. Oh, ya, rumah yang tak habis-habis tu. Yes, non-stop. Yes, that's reply right. your stories. I nak cakap, babe, kontraktor mana yang you That's agree untuk buat ke rumah you ni? Sebab tu ngam-ngam pula I dah berhijrah. So I nak marah dia tak boleh sangat lupa. I kena control kemarahan I tu. Jadi Nora tak marah orang lah. Nora memang tak marah orang. Bila bab tu memang I dah hampir nak marah. Tapi itulah I fikir macam Nora dah berhijab ni, kena sabar. Sabarlah. Apa kitchen you tak ada plug, that's paling Itu tak wardrobe I. Tengok. Kalimantan tu. Macam mana? Tak ada orang check ke? Tak ada site manager? Tak ada? I pun ambil sambelewa lah. Di mana I tak tahu yang actually kita kena sentiasa check. Macam I pun ambil sambelewa, bagi kepercayaan penuh kepada ID dan juga kontraktor tersebut. Kenapa you cakap tersebut? Memang orang semua kenal dia ke? Taklah, dia recommended by my friend. Okay, nak tanya, berapa you habis in RM? Tapi rumah I tu tak besar, it's a townhouse tau. So untuk I rasa lah untuk harga 300,000 untuk buat rumah biasa-biasa tu, my God, I rasa mahal. I rasa memang itu yang dia kasih dekat you? Itu dia kasih dekat I. Kalau I berbudget, I faham. 300,000 and just that? And the best part, I bagi je semua dah. Semoga Allah gantikan. Amin, ya Allah, amin. Lupa lagi doa lagi. Kesabaran. Menumpuhi ujian ini dengan ada hikmah yang lebih baik lah, insyaAllah kan. Amin. Mungkin dapat rumah lebih besar ya. InsyaAllah. Rumah lebih besar, rumah tangga yang baru. Masih nak edah. Tapi memang betul right, sebelum ni tak minum kopi. I tak minum kopi. Sebab nowadays you got kids and you're always tired and stressed. But this one is Because it's medium roast, guys. Nora memang suka benda ni. Dia instant. Memang I penggemar kopi. I'm a You coffee drink it like how lover. many times a day? Banyak. I tak lah. Ini tak membayar tapi betul lah. Jujur. Saya memang sedap. Memang I tak minum kopi lain dah. Yeah. Jujur. Betul. Memang sedap. And dia instant, senang nak buat kat rumah. Anytime. Bila nak buat semua boleh. Tak payah nak order Grab dan sebagainya. Kalau tak dulu you order kat Grab? Order Grab. I memang kopi. I kena minum kopi. Lupa best you. I memang such kena coffee drinker as well, betul? Yes. Sama dengan I. This is my first time seeing Nora pakai tudung. I want to know your story. Itulah. Actually, sebenarnya story Nora simple je. Tak ada macam Mimpi ke? Mimpi ada tak insiden ada. ke? Cuma Nora perasan masa Nora cecah masuk umur 40-an tu, dah ada dalam diri macam, kalau daripada dulu kalau kita tengok masa kita umur 20-an kan, kita ada target dah 40 ni mesti aku dah bertudung. Memang ada target tu. So bila sampai 40 tu rasa macam kenapa tak masih belum berubah lagi, maka yang salahnya kan. So dari situ dah Nora dah start macam envy dengan orang yang bertudung, envy dengan orang yang dah ada kesempurnaan hidup dari segi moto agama lah. So Nora macam dah okay. Dan slowly Nora pergi kelas tadabbur yang dibawa oleh Baitul Rahmat. So bila balik dari kelas tadabbur tu rasa macam malu bila diri masih tak berubah. Macam tu lah, ada tanam sifat rasa tak bersyukur tu. Tapi sebelum penceraian tu memang Nora dah start berdoa pada Allah lah. Instead of Nora doa pasal rezeki ke, Nora lama tak berdoa pasal benda tu. Nora hanya berdoa kepada Ya Allah, I nak mencintaimu, I nak Allah cintai juga, make me closer to you. Sampai hafal Allahumma inni as'aluka hubak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubak. Sampai hafal lah every day. I hafal. I cakap Ya Allah, memang I tak nak benda lain dah. I nak concentrate dengan Allah, I nak cinta Allah. I cakap Ya Allah tolong. So every day I kan doa tu non-stop, memang non-stop. So bila I think for years lah macam tu, masa umur 21, 22 tu kan. So bila jadinya penceraian tu, memang I fokus memang Allah pemudahkan penceraian tu. Penceraian tu jadi dalam masa yang singkat, tapi masalah tu dah berlalu lama. I cakap tak apa, I redha kalau and then 2 hari selepas keluar mahkamah tu, Nat terus masuk hospital tau. So bila Nat dalam operation room tu, dia basically dekat je macam kat situ, pintu operation room yang dia masuk tu. So I kat sini je. I was alone tau. So I tengok je pintu tu. So first time dalam seumur hidup I tatap pintu selama 2.5 jam. Seumur hidup I tak pernah. Not even looking at your phone? Yes, tak ada. I tengok je pintu tu, I nangis 2.5 jam. I nangis. So I tak nak ingat moment tu. Sebenarnya so scary. Oh sedih. At that part also, that's when you dalam lepas tu masa I tengok 2.5 jam tu, I doa ke Allah, cakap Ya Allah, I rasa ini dugaan ni mungkin untuk I cakap kan, mungkin sebab I tak
tak menjadi hamba-mu yang yalah yang beriman. Nak cakap kan memang That was a turning point lah. That was a Sebab turning point. memang dah ada in you. You went for Yes, classes, yes. you menang, you berdoa. Yes. And then on top of that, ada this big incident happen Yeah. depan mata you, and Yes. you were there and you were alone Yeah, with that betul, person. betul. That's benda tu macam Yeah. betul-betul hit you and Betul. you buat sepenuh hati. Ya, and I fikir kalau Kan? macam ni rasanya sakit kan kita kehilangan orang ex-husband kita. What if kalau Allah duga I dengan lebih besar? Anak I ke? Na'udzubillah kan. Masa mungkin tak boleh tanggung. Masa tu semua I terfikir. Orang kata Allah akan beri ujian pada kita, dugaan pada kita dengan apa yang kita boleh tanggung kan. Tapi bukannya semua orang. Maksud dia sebenarnya ada maksud tersirat bagi I yang boleh tanggung untuk orang yang beriman. Orang tak beriman tak boleh hadap ujian ni, Tasha. Will be like kita will be like depressed. clubs, Yes. drugs, Betul. and so on, you know. Itu sebenarnya. Maksud I faham maksud dia. Memang kena beriman untuk you boleh menghadapi ujian-ujian ni semua. Sangat berat untuk Nora because it was like back to back. Sebagai kawan pun, I rasa kita orang semua kesian kat dia macam, ya Allah, apalah lesson Nora dalam benda ni, apalah dugaan Nora dalam benda ni. Sebab Nora menangis like all the time. Kita tengah makan dinner cakap pasal benda ni pun boleh menangis. Lepas tu dia dapat bercerai. Lepas bercerai, well actually you're right, cerai tu pun proses tu cepat sangat. Benda tu bila Nora punya cerai keluar malam, right? So when benda artikel tu keluar, I macam, ini maksud Nora bercerai? I baru pun cakap dengan dia tadi petang, you know what I mean? Lepas tu ada orang netizens commented, tak tahu pula mahkamah buka malam. So I macam, oh ni tak. You were so sad for the longest It's not time. easy lah, it's not You were so easy. sad for the longest, because there were so many things that you had to think about kan. Kenapa susah? Because I thought he was the one lah. Terjannah. Everybody Semua kahwin. akan fikir kita Yeah. kan untuk jannah kan. This is my opinion lah. Because sebagai orang yang tahu behind the camera, korang tak boleh tahu cerita sebenarnya. Tapi I rasa again, kalau dalam setiap perkahwinan, rumah tangga, keluarga tu ada pemahaman basic dengan tentang penghayatan agama ni kan. What agama has tebarkan, kalau kita ikut the basic sahaja pun, benda tu akan insyaAllah masalah-masalah ni semua ni akan senang diselesaikan lah. Sebab agama ada semua jawapan lah, Paul. Kalau tak ada ujian, tak ada kesakitan, tak ada air mata, tak ada growth. Betul, true. Memang apa yang terjadi ni untuk, memang orang kata apa terjadi pada kita memang untuk kebaikan. Inilah dia, betul. Memang untuk It's like kebaikan. an upgrade lah. Yes, Sebab kalau I pun macam-macam benda lalu dalam hidup I. My 20s, my early 30s. I rasa tiap kali benda besar jadi, mesti I akan psikologi diri sendiri macam ada benda besar yang ada upgrade ni. I really believe that. Ada upgrade in my life. So yeah, so it's like that. True. Bila kita kahwin kerana cinta, cinta tu yang akan melukakan anda. Itu betul. Kalau kita kahwin kerana Allah, walaupun klise bunyi dia kan, orang kata dengan orang sebelum ni kahwin kerana Allah, dan baru orang faham. Bila kita kahwin kerana Allah, jalan menuju ke Allah tu indah. Kalau kita kahwin kerana cinta pada manusia tu akan kekal. I ada adik dua orang. Okay. Yang seorang yang belum kahwin lagi. I selalu cakap kat dia, you nak kahwin, first thing first, cari orang yang faham responsibilities dan macam mana nak galas tanggungjawab dia tu. Tanggungjawab dia bukan tanggungjawab dunia je, bukan pasal cari duit, sedia rumah, tak. Tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, tanggungjawab dia sebagai future husband nanti. Jadi I rasa kalau tanggungjawab tu dia clear, banyak benda akan mudah tau. Bukan kau kerja apa, of course penting. Bukan kau kerja apa nombor satu, bukan muka kau macam mana, bukan suka kau siapa, tak. Not those things. Semua orang yang Semua yang bonnet. even masa I jumpa dia pun, I mean, obviously kita punya age gap 6 years apart. And then the fact that masa tu dia masih lagi belajar, and then buat apa ni, kerja ni macam bukan full time. Tapi deep down I know that he understands apa the core beliefs, not just in agama, but he understands tanggungjawab dia seperti mana. Because I tengok, okay, the father, macam the father pimpin keluarga dia, he can insyaAllah lah overcome. Dengar tu adik-adik yang masih muda ni, tahu. Dengar tu. Sure. Sebab kita dalam entertainment semua ni, obviously kita jumpa macam-macam orang. Betul, And macam-macam. people always ask me why, you know, kenapa eventually you pilih ni kan. Because I faham, okay, you know what, kita dah jumpa macam orang dan kita boleh menilai dan kita boleh differentiate. Adakah anda mencari ustaz selepas ini? Not necessarily ustaz. I ada kawan baik I. The husband ikut Syah sana, pergi kelas agama, travel utara, selatan, timur, barat for all these classes agama. Tapi nafkah tak kasih. Rumah tak bayar. Sekolah anak tak kasih. Siap duit nak bayar bil ke Grab, semua bini yang kena bagi. Mana apa tu execution of your lesson tu? Mana? Bila I tengok macam kes-kes penceraian, I pun kaji juga kan, because lawyer cakap banyak betul orang bercerai masalah kewangan, masalah duit. Maknanya ramai terjadi di luar sana yang lelaki sang suami ni dia tak
menjalankan tanggungjawab bagi nafkah semualah. Diorang dah ambil remeh benda tu. Kita kena betul-betul educate orang di luar sana tau, especially bakal-bakal suami ni. Kena pentingkan tau, sebab nafkah tu adalah dia mengangguk je. Ya. Betul. Sebab nafkah tu walaupun sikit anda bagi ke isteri anda, itulah barakah. Betul tak? Itulah betul. membuatkan orang Lelaki adalah the leader of the house, so you need Yes. to have that Yeah. respect Betul. of Walaupun- when he has because they have big responsibility. Yes. So with responsibility Betul. creates respect from your wife. Pai pernah masa tu saat Wadi datang rumah, Puteri cerita tentang muflis akhirat. Karakter orang yang muflis akhirat ni adalah suami yang tak beri nafkah. Ya, walaupun dia meninggal sekalipun, kalau dia ada hutang nafkah dia dengan isteri dia boleh tuntut. Dah lah pahala-pahala dia diambil oleh isteri. Dosa-dosa isteri pun boleh, kalau tak cukup lagi, dosa isteri pun boleh bayar dia. Faham tak? Ya. Sebab memang orang kata nafkah laki yang kena kasih kena penuhi. Betul. Kan. Mungkin sekarang So that is also why kita bagi the mark of respect to the men, right? Yeah. So that is why it works mungkin both rasa ways, sekarang terjadi benda ni sebab banyak perempuan dah independent, banyak sang isteri yang dah bekerja. So lelaki sambil lewa lah, dia tengok isteri dia mampu. So dia bagi dia, tak payah bagi nafkah lah, So isteri aku dah mampu. back to apa Lofa cakap, because diorang tak faham the tak faham basics konsep basic of agama, and why are they the most respect? Why is a man more respected in a household than a woman? Betul. Kalau macam nak menjadi pimpin, obviously basic-basic yang nafkah tu kena bagi. Barulah kita boleh terbit rasa hormat tu. Exactly, yeah. Cuba kalau kata Kalau- wife yang sediakan rumah, lepas tu jadi pergaduhan ke, salah faham ke, ini rumah aku. So what? Just because you are a Ini lelaki, how? I kena respect you, susah juga macam tu kan, konsep tu. Maksudnya No, I said that kalau you don't follow the rules and jadi pemimpin yang baik because of all these basic things, you tak ikut, takkanlah just because you seorang lelaki saya kena correct. respect you. Yeah. Tak boleh lah juga. Yeah. You Ada know sebab what I kenapa mean? Allah kata And benda tu lelaki pun takkan boleh. datang ikhlas. You know what I mean? So Yeah. you akan fake it sekejap, lama-lama bergaduh juga. Betul? Tak apa, nanti kita tengok. Bukan tadi I kata Holiday semua dia belanja. bukan I tak Kids minta. ada. I said Tapi- I tekankan I tak minta. Kalau diorang bagi, mungkin diorang bagi, tapi I just tak biasa meminta. So sometimes kalau grocery tu I beli je lah semua kat semua. correct. Faham tak? Maksud dia. Bukannya I kata diorang tak Menarik, diorang tak ya? bagi. Faham tak? I said that kalau you don't follow the rules and jadi pemimpin yang baik because of all these basic things, you tak ikut, takkanlah just because you seorang lelaki saya kena correct. respect you. Yeah. Tak boleh lah juga. Yeah. You Ada know sebab what I kenapa mean? Allah kata And benda tu lelaki pun takkan boleh. datang ikhlas. You know what I mean? So Yeah. you akan fake it sekejap, lama-lama bergaduh juga. Betul. Sebab you tak ada that feel. I selalu cakap ni, I kata kepada adik-adik luar sana yang mana nak kahwin kan, I rasa benda ni kena ada orang cakap. You nak kahwin, husband kena sediakan rumah sekecil mana pun mengikut kemampuan dia, you have to accept that. Because kalau you tak boleh terima kemampuan future husband you, benda tu akan jadi problem nanti. Ya, Masa you cakap, oh I love him, I want to be with him, so you kena berdamai dengan kemampuan you dulu, baru dia boleh fulfill dia punya responsibility memberikan nafkah tu. Kalau you dah buat pilihan tu, please berdamai dengan your pilihan and not expect something else when you already know at this current moment itu adalah situation you. Sebab banyak orang nak sort that out selepas kahwin. Dia kata, apalah kita cinta dulu, get married first, baru boleh fikir benda tu later. Padahal benda tu yang kena discuss dulu, nak faham dan berdamai dulu, baru kahwin. Kita selalu fikir manusia akan berubah. Sebab kita pun berubah, Tasha. So I selalu fikir yang okay, manusia akan berubah, akan tiba masanya. Tapi at the end of the day, it's Allah punya hidayah milik Allah. You marry the person now, not the person that who he can be. Yeah. If he can be that person, alhamdulillah, it's a Alhamdulillah, bonus. yeah, true. But you got to marry when you make that choice, you marry who you marry now, not his potential. Like you said, you married Haris because you believe that his core beliefs were very strong. And you appreciate that, and everything else to you is a bonus because you're already grateful for his core beliefs and you feel it's the same direction that you're taking. You know what I mean? Yeah. Doa Point. doa cepatkan jodoh ada. Ni. So I kan you. Yolah. Belum lagi. What is the biggest red flag dalam relationship untuk you? Ada seorang kawan I ni, dia macam baru nak start kahwin. Kalau dia kata, duit you I ni, you bayar, that's dia bayar. what Oh, ciao girl, ciao. For me, the biggest red flag is saya selalu cakap macam ni dekat orang, kawan-kawan saya semua. I want to be your partner, not your mother. Saya tak suka penipu. A liar. Bagi saya, kita manusia, kita memang tak lari buat kesilapan. Anda hanya perlu minta maaf. Kalau kita boleh maafkan, kita move forward. Tapi jangan menipu. Menipu tu boleh buat I macam, I tak boleh. I rela dia cakap I terus no terang, matter and how bad the truth I is, will just tell me forgive. the My truth. partner semua tahu.
semua tahu pasal I memang cepat maafkan, I cepat move on. Sebab I memang senang. Bagi I, kita semua manusia. I faham konsep manusia tu buat kesilapan. Tapi jangan buat lagi lah. Makanya dia minta maaf, you buat. Tapi jangan tipu. I tipu tak boleh. I tipu memang, okay, bye, ciao. Tak boleh tipu. Jangan tipu, okay? Don't just say kurang hajar or swears at a woman ke, yang suka memaki perempuan ke. Oh, pukul ke, ya? Macam ni kebanyakan orang benda-benda tu kan. Laki ni bila dia pujuk balik, perempuan cepat cair je when it comes Dah to start tangan you, betul juga orang dah start pukul you. Takkan you nak macam sabar lagi kan? Betapa ramainya perempuan kat luar sana yang Betul. sabar dan Betul. gini. Macam A lot of women feel like, oh, if I jadi isteri yang lagi bagus, masak lagi sedap, lagi cantik, lagi kurus, maybe dia tak akan buat macam ni. Tapi Haris always say to me, dalam marriage bukan pasal masakan, bukan pasal body, bukan pasal muka. At the end of the day is the amount of respect that you can give to me, and also adab dan akhlak you kepada I as a husband. I adalah, not because of anything, I'm the type of woman that I'm a bit old school in that sense that I believe, this is why you also know, I love making my man feel like a man. Really show so much amount of respect to the guy. Nora dengan Niloufar adalah manusia yang sangat-sangat independent dengan sangat-sangat generous. I know them both individually. I've travelled with them both individually. Ini betul-betul I cakap, I dah pernah travel dengan Nora, I pernah travel dengan Niloufar. Kerja diorang ni nak berebut, nak bayar bil je. Kadang tu I malas, silakan bayar. Make it clear kepada semua orang kat situ yang tak tahu this character about Because them. orang ingat Nora kahwin because of money, because of tidak power, langsung, tidak. because I of kenal Nora status. individually, tidak. sebenarnya I pun bila I tengok balik perjalanan hidup I, nampak macam memang betul I memilih status dan juga sesuatu. Sebab my first ex-husband siapa, second siapa kan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok sebelum I berkahwin, boyfriend I semua orang biasa. Tapi cuma oleh kerana perwatakan mereka membuatkan saya tertarik, dan kedua-dua husband saya mereka yang ajak saya kahwin. Bukan saya tau. Saya tak pernah ada kriteria untuk memilih tak ada. Ini semua memang jodoh dia datang sendiri macam tu. Betul. Itu I percaya 100% I percaya. And I berani cakap benda ni sebab you boleh tanya all macam banyak dah kan. Kedua-dua ex-husband saya, diorang boleh katakan iya. Yang boleh katakan iya di mana saya satu sen pun tak pernah minta duit diorang. Saya tak pernah minta. Okay, Macam tak I nak pergi pasar. Never. That's why macam yang present to yourself is your car, right? Last year you bought your own car for yourself, right? I memang selalu manjakan diri I sendirilah. Maybe sejak I kecil memang my mom tak pernah ajak I meminta duit orang ke apa. Memang daripada kecil memang I tak pernah. Bil rumah, sewa, air, api, groceries, apa semua ni memang I tak pernah sentuh since I got married. Sebab itu tanggungjawab dia untuk menyediakan rumah, tempat tinggal, makanan, pakaian kan. Kadang-kadang I pergi beli susu anak ke, I pergi beli barang-barang nak masak ikan ayam apa semua ke. Dia kata, mana bil? Kalau kata I tak minta dengan dia ataupun dia nampak plastik dekat dapur, dia kata, you pergi beli barang. Dia kata, jangan buat macam ni. Kata, bagi ini I kena bayar. Seronoknya kehidupan macam tu. Kenapa perempuan kena ikut husband? Kenapa dia minta permission? Kenapa kena respect? Sebab saya tak It's tahu because dia kata bila masa kita jadi anak perempuan, tanggungjawab semua tu di atas ayah kita yang sediakan semua benda. And then this guy, stranger ni akan datang ambil kita ni, and then duduk bawah tanggungan dia. So rumah, pakaian, makanan, perlindungan, semua is under his responsibilities. Jadi kita berhak memberi respect kepada dia untuk dia tu I agree on pimpin that, the keluarga. That's why kena tunduk pada suami. I love that. Melainkan suami kita tak mampu lah kan. Dan baru kita boleh membantu. Okay, Of course. good question. Kalau suami kita tak mampu, Okay, this is what I know. Yang Haris bagi tahu I kalau suami tu tak mampu macam mana. Itu suami sakit ke tak mampu ke kan. Okay. Atas mutual agreement. what if, okay betul suami tak mampu, tapi sebab suami pemalas. Memang tidak lah sister. Tapi sebab suami cakap memang saya tak ada duit, sebab saya tak ada kerja. Dia kena try his very best untuk sediakan juga no matter what. Itu Kalau memang cakap tak ada kerja, memang tak ada kerja. Itu memang dia punya hal. Itulah ramai yang berkahwin tanpa ilmu tu yang paling penting kan. Jadi tak ada I barakah also rasa kehidupan. ramai orang use it as an excuse. Oh, it's so hard to find a job nowadays. Oh, it's so hard. And then Dan jangan kahwin. Dan jangan galas tanggungjawab tu. Yeah, betul. Because a lot of people are going to say that like, oh, I bukannya tak nak, tapi I tak mampu sebab I cari kerja tapi tak jumpa. Semesti orang-orang yang tak kahwin lagi takut tengok podcast kita ni. Taklah dong belajar banyak. Kalau I tengok podcast ni, kalau I belum kahwin, I belajar banyak. Ya ke? Okay, InsyaAllah. okay, I should do this, I should do that. Kita dapat dengar dalam 3 different perspectives. Mungkin you belajar semuanya pasal tengok keadaan sekeliling you kan. Dan Yeah, you learn correct. more, Yeah. right? I tak pernah tengok sebuah
keluarga yang betul-betul yang bahagia, because my dad passed away when I was little tau. So I dibesarkan dengan mak I seorang. Kakak I semua perempuan. So I tak pernah tengok macam mana suami jaga, father figure macam mana jaga mak I, jaga suami yang betul. So tak ada, depan mata I kosong. I tak kata yang I ni isteri yang baik, memang tak. Jauh sekali I isteri yang baik, jauh sangat. Tapi itulah yang cakap, mungkin kalau I belajar dengan lebih, mungkin I dapat handling my marriage dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yeah, of course. Yeah. Kalau dulu sama je lah, kita impian kita masa budak adalah kaya, better life, nak bagi my mom hidup senang kan, semua tu. Tapi kalau sekarang tanya I betul-betul jujur Tasha, I rasa kekayaan bukan benda pertama I cari. I cuma nak I hidup selesa, hidup dengan selesa, boleh pergi mana I nak. Hati you dah mendapat apa? Ketenangan. Pergi mana-mana tu, kalau pergi perhentian pun you dah bersyukur. Maksud I. So keterangan tu yang I mahukan. I just nak hidup dengan tenang. So right now dalam kehidupan sekarang lah, umur 35 ni, doa paling banyak I minta lah doa ketenangan sekian. Yes, Oh, that's so true. betul. Sebab kita dah go through macam-macam dah past how many years, kaya ke, famous ke, dapat kontrak macam mana berjuta-juta pun, I think if you tak tenang, tak tiba-tiba bersyukur, Pun akan rasa cukup selalu. and I sangat jealous bila I tengok orang yang tenang, because I have that orang in my life yang I tengok, oh my god, kita boleh rasa vibe dia kot, and kita tahu macam mana dia dengan faith dia macam mana, 100% and I sangat jealous. Sebab Allah, Kan? aku nak jadi orang macam tu. Betul. Which ketenangan dia tu bukan saja nampak dia wajah, tapi juga dengan action dia, dengan tutur kata dia, Betul. and dengan decisions yang dia buat. I agree And I 100%. wish Allah kabulkan doa untuk kita semua, jadi Amin. dapat sakinah dan ketenangan tu. Ya Rabbal Alamin. For beauty tips, okay, what is your biggest beauty secret or beauty tip? Because semua Selain selalu cakap, air no, bodoh, I tak ada beauty tips untuk korang. semua macam Nora nampak muda, Nora nampak muda. Orang nampak macam umur 20 lebih. Tak ada sebenarnya. Amin. Tapi sebenarnya I rasa I lah seorang orang yang memang kena tanya korang beauty tips, sebab I seorang yang memang degil, ada masalah acne always, sebab I selalu tukar-tukar produk. Sebab I you ni muda. pantang tengok TikTok tau. Any benda yang orang jual ke I mesti beli. Itulah padahnya. So jangan tanya I beauty tips. I pakai face mask now at least 3-4 times a week, and I think daripada kita buat facial ke, kita buat apa ke, face mask ni kita pakai 3 ke 4 kali seminggu. It really works. Tak payahlah any face mask from anywhere, pharmacy ke, cheap face mask ke, expensive face mask, I'm telling you, it's the best kept secret. Tengok dia puji lagi I. Betul lah. Lofa. Cik Lofa. Sebelum kahwin memang I buat macam-macam lah. Satu Ya macam Allah, sebelum style. kahwin I dah nampak I nak review. I nak cakap kat you all. I nak travel dengan dia. Sebelum kahwin, time tu I lagi tak buat apa-apa. Dia sebelum nak tidur ada face mask, dia I tahu. masak lah muka. Yes. Kita travel ni. Kita kat mana? Kita kat Lebanon time tu tau. Dia masak muka Ahmad. Dia punya review lah, dia punya major skincare dia macam I nak tidur tau. I nak Aku macam ada tidur, mini Sephora kat rumah dulu. Betul, ya. And what happened? And then I have no time for that. Oh, anak mana jadi mak lah. And the fact So that what's your lepas beauty tip? Tak ada, langsung. I pasal muka saja. Sumpah demi Allah. Moisturizer? Ada moisturizer. Once in a blue moon I will put serum, night serum. Really? That's it. And then the bad thing adalah I tak pakai sunblock, which is salah. Oh, okay. Sunblock is so important. So Yang I paling lupa penting adalah sunblock. sunblock. Tapi nak cakap, selepas kahwin, memang tak kuasa lah aku nak pakai semua tempek-tempek ni. Lepas tu nak pergi, lepas tu dah basuh muka, dah mandi semua, nak tidur. The one most important advice I think if I can give anyone, is like always try to be as tough as your mother, because they're the toughest people and they always show up. Yes. So important. Nobody Yeah, shows up like your betul lah. mom, you know. So you Yeah. can be as tough as that, do that. Lapar, show up as proud much as them. datang. Yeah, correct. Oh. Sedih My dia mom. datang. Yeah, I rasa mak sedih, kalau happy. tengah, mak kalau dekat dari part the world, so she will find a way to come and show up. I datang sini pun memang berdoa. So try to be. So Berdoa macam dia okay, Mama doakan. My mom. Okay, I pula I rasa lah kan, having a victim mentality will always make you a victim. So That is so true. Well done, Nora. Own your mistakes and then hadap, move on. Sebab semua orang melakukan kesilapan. Before we end this, Nora, I sangat admire bila tiap kali Ramadan you try to khatam Quran. Satu benda yang I rasa I pun inspired by you. Thank you, So thank you. Inspired by me about what? Inspired by your degilness with man. Yeah, and your ni semangat, you punya kepandaian. Banyak tau. Yeah, you smart lah. So sweet. Lofa jarang. Thank you so much, guys. Thank you so much, Lofa. Thank you, guys. Tasha. Thank you so Thank much. you, everybody. If we said anything wrong, minta maaf sangat-sangat. Maaf. Okay, bye-bye. Bye guys.